النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ولسادات العلماء والأولياء والأتقياء والأصفياء ولجميع مشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها ولأرواحنا وأزواجنا وأولادنا ومن معنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثني عليه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha mengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pagi kita pagi yang penuh dengan barakah, pagi yang penuh dengan kebaikan, dan Allah menjadikan permulaan hari yang kita lalui hari yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cahaya dan juga bimbingan amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala pertemuan kita pada pagi ini kita akan sama-sama menyambung daripada Suratul Isra juzuk yang ke-15 ayat yang ke-37. Betul? Dah ya? 37. Ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما
Sadaqallahul Azim. Suratul Isra, juzuk yang ke-15, ayat yang ke-37. Sebelum kita mulakan ayat ini, elok kalau kita sama-sama meneliti beberapa ayat sebelumnya yang telah kita bincangkan dalam pertemuan yang lalu, untuk kita dapat mengulang kaji kembali beberapa pesanan-pesanan dan ingatan Allah kepada saya dan kita semua, insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim ini tentang kedudukan Al-Quran yang mulia, sebagaimana yang Allah taala ingatkan di dalam ayat yang ke-9. Kemudian Allah taala menyebutkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tentang nilai kedua-duanya pada ayat ke-17 dan ke-18 atau ayat ke-18. Kemudian bermulalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang dimulakan pada ayat ke-22, iaitu larangan untuk mensyirikkan Allah. Siapa yang mensyirikkan Allah, dia akan hidup dalam keadaan yang sangat hina. Kemudian ayat ke-23, perintah untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian pada ayat yang ke-27 ataupun 26 adalah perintah untuk bersedekah kepada orang miskin dan saudara mara atau kaum kerabat yang susah-susah. Kaum kerabat kita yang susah-susah, adik-beradik, sepupu, sepapat yang susah. Itu lebih baik ataupun 2 kali lebih pahalanya lebih banding dengan sedekah biasa kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan kerabat. Sedekah kepada kaum kerabat pahalanya lebih sikit daripada sedekah kepada orang biasa. Okey, dua-dua miskin, tapi satu ada hubungan kerabat, satu adalah tidak ada hubungan kerabat. Maka sedekah kepada orang kerabat memiliki pahala yang lebih sedikit, iaitu pahala menghubungkan silaturahim di kalangan ahli kaum kerabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang seterusnya ayat ke-26 yang sama, Allah Ta'ala ingatkan kita tentang larangan melakukan pembaziran dalam kehidupan. Okey, wala tubadzir tabzira, jangan melakukan pembaziran. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan saya dan kita semua, iaitulah pada ayat ke-29, larangan untuk kedekut. Tadi surah Infak, lepas tu larang membazir, lepas tu larang kedekut. Seolah-olah yang dipuji itu adalah di antara berikan semua ataupun kedekut, iaitu pada ayat yang ke-29. Allah Ta'ala memberikan gambaran buruk bagi orang yang mengikat tangannya ke tengkuknya dengan makna iaitu kedekut yang sangat. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-31, manusia ini bila kedekut bukan hanya kepada manusia, tetapi bahkan kepada kaum keluarga. Ada di kalangan mereka yang nak bunuh anak kerana takutkan rezeki atau makanan tak cukup. Lalu Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan miskin tak cukup. Jangan, kerana kami yang bagi rezeki kepada kamu dan kami juga yang bagi rezeki kepada anak-anak kamu. Jadi jangan ikut. Kemudian ayat ke-32, larangan kepada saya dan tuan-tuan semua untuk mendekati apa jua perkara yang boleh mendekatkan kita kepada zina. Okey, kepada zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian menghampiri. Hampir itu jangan, maksudnya jangan mendekati atau melakukan apa-apa perkara yang mendekatkan kepada zina. Okey, maknanya dekat itu pun jangan, zina apatah lagi. Semoga Allah melihara saya dan tuan-tuan semua daripadanya, amin. Dan juga anak-anak muda di kalangan kita, insya-Allah, amin. Ayat ke-33, larangan Allah Ta'ala kepada kita semua untuk membunuh mana-mana nyawa manusia, iaitu bunuh orang, melainkan dengan kebenaran, iaitu dengan perkara yang dibenarkan syariat bagi baru boleh bunuh. Apa benda yang syariat bagi baru boleh bunuh? Ingat lagi tak? Ada 3. Yang pertama, ayo, ingat lagi tak, Haji? Cikgu?
Tak boleh bunuh orang melainkan 3 sebab. Yang pertama, mengancam diri kita. Sudah. Ini parah. Ingat lagi tak? Bunuh balas bunuh. 1. Mempertahankan yang harta, tak masuk dalam tu. Cik, ada kelas kita yang lepas. Cik, orang murtad, betul. Yang kedua, murtad minta bertaubat, tak bertaubat, bunuh. Yang ketiga, apa? Dengar apa dia? Buat sikit. Dah tadi dah sebut bunuh, murtad. Okey, lagi. Ya, iaitu orang yang dah berkahwin berzina. Ingat ya, ini 3 ni boleh bunuh. Darahnya boleh bunuh, tapi ada syarat, ada kaedah lah. Bukan terus bunuh, tak. Pergi dulu ke hakiman, semak betul dia berzina, buat itu dan ini, baru jatuh hukuman. 3 ini dihalalkan darahnya, dialirkan. Okey, itu dinaskan oleh Nabi dalam hadis. Okey, untuk dijaga kepada ini. Dari Quran kata apa? Jangan bunuh orang. Baik. Dah. Kemudian jangan lagi. Apa dia? Jangan dekati harta anak yatim. Maksud jangan dekati anak yatim tu benar, iaitu jangan mengkhianati atau makan harta anak-anak yatim yang kamu jaga. Yang kamu jaga maknanya apa? Abang kita meninggal dunia, ada tinggalkan anak tu kita jaga. Masa dia meninggal, dia ada tinggalkan harta. Kita pegang harta tu untuk kegunaan dia. Maka jangan kamu khianati duit itu. Dengan kamu ambil buat beli kereta, kamu ambil buat beli rumah. Okey, kesian anak tadi, sedangkan itu duit adalah duit daripada warisan ayahnya yang telah meninggal dunia. Jadi itu namanya apa dengan? Itu namanya adalah jangan dekati harta anak yatim. Okey, melainkan dengan cara yang baik. Cara yang baik maknanya apa? Apa yang kamu perlukan. Contohnya kamu pun susah, anak tu hidup sekali dengan kamu, nak beli lauk, beli sekali tak apa, sekali jalan. Boleh kan? Beli ikan sekilo, makan satu keluarga sekali dengan budak tu sekali, tak apa. Dalam keadaan memerlukan, boleh. Yang tak boleh ini melampau dalam menggunakan benda yang tak ada kaitan dengan budak itu dan juga kaitan dengan kehidupannya. Kemudian ayat ke-35, Allah Ta'ala mengingatkan kita semua dan saya, kalau meniagalah dengan timbangan yang jujur dan tepat. Kalau jual kopi 1/2 kilo, pastikan ada 1/2 kilo. Lebih sikit tak apa, jangan kurang. Kalau kita jual dekat orang, kata kat orang ini kelapa pandan, biar betul-betul kelapa pandan, jangan kelapa bunga raya. Contohnya. Maksudnya begitu. Itu namanya kejujuran dalam perniagaan. Allah sebut wa auful kaila, dan sempurnakanlah timbangan. Ini semua kita dah bincang dah dalam pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada ayat 36, iaitulah ayat mengatakan jangan buat sesuatu tanpa ilmu. Buat sesuatu dengan ilmu, jangan buat tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kemudian hari ini tuan-tuan kita masuk kepada larangan terakhir. Yang ni last yang ada larangan lah. Lepas ni ayat cerita tentang kisah biasa. Allah larang saya dan tuan-tuan semua dalam ayat yang ke-37 dengan larangan berbunyi wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong,
Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, tuan-tuan. Allah Ta'ala yang sebut dalam semua benda dalam ni, tuan-tuan, semuanya benda-benda penting dan besar. Kena jaga. Okey, ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Perbuatan zahir itu macam tadilah, jangan makan harta orang, jangan buat ini. Di sini wala tamshi, jangan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bongkak. Macam mana, tuan-tuan? Jalan bongkak macam mana? Semua perjalanan yang menunjukkan kepada kesombongan dan bongkak. Semua perjalanan, cara berjalan tu pun jangan. Tuan-tuan tengok kan, orang kalau jalan bongkak macam tu, tuan, macam-macam bentuk. Tapi contohlah dia. Gitu contohnya kan. Gitu, tuan. Gaya tu tuan nampak. Kan, sombong lagi masuk dalam kampung jalannya gitu. Sombong sekali. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jalan paling dia tak suka adalah jalan cara sombong. Kecuali ketika perang dan jihad fisabilillah. Itu boleh. Keluar tu nak jumpa musuh. Tak apa, memang kita nak lemahkan musuh. Tapi jalan biasa di depan manusia, tuan-tuan, jangan dalam keadaan sombong. Itu jalan yang paling tak disukai Allah. Okey, jangan. Okey. Dia orang sombong ni dia ada banyak sebab. Nanti kita sebut tak lama lagi, tuan. Tapi memang, tuan, orang ni kalau dia ada pangkat ke, ada harta ke, ada kedudukan ke, ada nasab yang mulia ke, memang jalannya beza kalau dia tak beriman. Okey? Batuk pun boleh beza. Batuk boleh beza ni. Kan? Orang biasa batuk orang berada batuk lain. Kalau batuk pun lain, tuan, jalan lagi lain, dongaknya lagi lain. Jadi Quran pesan kat saya dan tuan-tuan semua untuk jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Siapapun kita, kaya mana pun kita, jalan jadi orang biasa, macam biasa. Tidak akan berkurang kemuliaan orang yang mulia kalau dia merendah diri. Ya, tidak akan hilang kemuliaan dia kalau dia merendah diri. Okey. Wala tamshi, janganlah kamu berjalan fil ardi, di bumi, dalam keadaan marah, sombong. Innaka la tahriqal arda, ketahuilah kamu ni sebesar mana, sehebat mana, kamu jalan takkan boleh untuk takkan boleh untuk menembusi bumi. Orang sombong, kaya, dia tetap jalan atas bumi. Dia tak jalan sampai kakinya masuk ke dalam bumi. Punya hebatnya tak ada, tak akan berlaku itu. Quran kata, jalanlah betul-betul. Kamu punya jangan sombong. Kamu tak akan dapat jalan sampai tembus bumi. Satu. Yang kedua, ketahuilah kamu ada apa pun di dunia ini, kamu tak akan dapat jalan sehingga menyamai ketinggian gunung. Kamu tetap macam tu juga. Maknanya apa? Kamu tak akan boleh naik tinggi sampai ke gunung. Berjalan tu tinggi, badan kita tinggi, naik tak boleh. Dan kaki kita tak akan boleh jalan tembus tanah, tak boleh, kan? Tetap atas bumi. Perdana Menteri ke, Exco ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke, tetap semuanya berjalan atas bumi. Tak ada yang berjalan kakinya termasuk dalam bumi. Kalau ada, tak boleh jalan. Maksudnya kamu tetap manusia biasa. Itu maknanya, tuan-tuan. Ada satu pepatah mengatakan kamu diciptakan daripada bumi, tanah, dan kamu hidup di atas bumi, dan kamu akan kembali ke dalam bumi. Mengapa sombongmu sehingga ke langit? Begitu. Okey, mengapa sombongmu sehingga ke langit? Baik, sekarang saya nak masuk, tuan, satu part. Apa faktor manusia boleh menjadi sombong?
Apa faktor manusia boleh menjadi sombong? Saya ingatkan ini untuk diri saya sendiri dan kita semua. Setiap orang yang ada kelebihan, dia ada potensi untuk sombong. Ketahuilah itu. Ketahuilah itu. Tuan-tuan, saya ni sekarang ni, depan saya ni semua ada. Tuan-tuan duduk dengan dalam majlis ni, tuan-tuan tak sombong. Pasal tuan-tuan rasa tuan-tuan belajar. Cuba sekarang ni tuan-tuan semua pergi masuk kampung orang asli dekat Papua. Contohnya, pergi dakwah di sana. Orang sana semua jahil belaka. Tuan-tuan ambil keputusan duduk sana, pindah di sana. Orang pun masuk Islam ramai. Bila tuan-tuan datang pergi berdakwah, duduk sana, duduk, memang duduk. Nak duduk setahun ke 2 tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang sembahyang, tanya tuan-tuan, Tuan Haji, sembahyang macam mana? Berapa rakaat? Sembahyang macam ni. Nanti ada orang lagi nak nikah kahwin. Nikah macam mana contohnya? Begini. Tuan-tuan, benda tu dekat sini basic. Tapi dekat tempat orang jahil, tuan-tuan seperti mufti negara. Waktu tu kalau orang jemput datang ke duri macam mana? Enggak. Dia lain. Dia rasa mufti dia. Kalau dia balik main raja balik semula, dia duduk macam biasa, tak ada apa. Tapi dia pergi ke orang jahil, dia akan menjadi mufti. Hadirin semua, setiap orang yang ada kelebihan, berpotensi untuk sombong, siapa pun, apa faktor dia boleh sombong? Pertama, kesombongan itu datang dengan faktor harta. Maksudnya orang yang ada kelebihan harta yang banyak, bukan saya kata dia mesti sombong, berpotensi untuk sombong kalau tak dijaga betul-betul. Mandirinya kata jaga betul-betul, dia berpotensi untuk sombong. Okey, potensi untuk sombong. Saya ingat lagi video yang tersebar dekat Facebook. Geng-geng orang kaya ni kan, geng-geng bukan T20, atas T20 lagi. Ingat, atas T20, atas lagi. Jadi geng ni kan bawa basikal mahal kat jalan. Bawa basikal mahal, basikal besar tu, mahal kan. Basikal dengan suit dia siap, baju ketat, ada yang jalan. Bila dia jalan 2, 3, 4 orang, semua ni geng-geng kaya-kaya lah. Geng-geng kayangan kita panggil kan. Naik basikal, bila basikal dia nak sebelah-sebelah nyembang sampai kayu. Jadi dah tutup separuh jalan. Jadi kereta belakang ni lalu nak potong, ada kereta tengah lalu-lalang. Sebelah sini jalan lawan arus kan. Jadi dia tunggu. Kalau dia horn ten, kawan tu tengok, oh suara je. Diam dekat jalan tu, tak nak bagi laluan. Nampak tak? Patutnya kamu faham lah, ini laluan kereta, kamu sekarang pergi susun part belakang macam ni. Nanti dah ada kereta, susun lah balik ke tepi contohnya. Tapi dia tengok, oh suara je, tak apa. Diam je dia, kawan tu kena perlahan benda. Hadirin semua, saya yang puas hati tu, ada satu video tu puas hati lah. Lori tu dah ten, lori bawa orang, ten, dia pergi je. Dek je tuan. Sekali lori tu nak potong, dia punya jahat dia ambil botol air tu, dia baling kat lori tu. Lori tu mengang-mengang kat sebelah, ngepek, jatuh semua. Saya kata, wah hati tengok tentang geng-geng kayangan ni jatuh. Wah hati tengok. Kan, dia baling kat lori tu ngepek, jatuh 3 basikal. Dalam hati saya, kadang-kadang orang macam ni kena ajar cara macam tu. Kan, cara macam tu baru dia faham tuan. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Tuan-tuan, sombong itu boleh datang dengan harta. Jadi orang yang ada harta, didiklah diri untuk jangan sombong. Dan fahamilah bahawa harta yang Allah bagi itu Allah boleh tarik bila-bila masa. Ada orang depan, bukan pemata memang dia hidup dengan kita juga kan. Bukan hidup dengan kita, maksudnya dia hidup dalam komuniti yang kita kenal. Oh dulu masa kaya luar biasa, masa bisnes jadi itu, ya Allah, adanya nak ban orang. Banyak orang cakap dia seorang, dia mesti didengar dalam kawasan tu. Tapi tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, selang beberapa tahun bisnesnya melingkup, dia menanggung beban hutang yang banyak. Waktu itulah baru ke surau dengan tawadhu, baru tegur semua orang, baru boleh duduk berbual dengan orang seperti biasa, dan sekian. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala tu bukan sekejap ya. Tapi sekejap tu bertahun-tahun dah. Tapi itu ceritanya, manusia berubah dengan itu. Jadi tuan-tuan, pertama harta. Kedua, manusia boleh sombong dengan sebab kedudukan dan pangkat. Kedudukan dan pangkat maknanya dia jusasi. Contohnya, berdepan dengan orang 29,
grade nombor 9 kan lain contohnya. Jadi hadirin semua, orang yang ada pangkat dan kedudukan, dia pun kena faham bahawa dia berpotensi untuk jadi sombong kalau dia tak jaga betul-betul hatinya. Allah bagi dah kedudukan yang tinggi itu, tak apa, itu memang rezeki yang Allah bagi kepada kamu di situ. Tetapi hati kamu jangan pernah sombong kepada orang. Ada orang tuan-tuan, dia dah macam tu, salam dengan orang pun tak nak. Saya jumpa tuan-tuan, oh, saya dah dekat dah, nak baca nak ulur tangan, tapi saya tengok dia macam tangannya macam ni je. Padahal nampak kita depan mana tuan? Oh, yang ni jawatan dia memang tinggi lah tuan, tinggi sangat kan, tinggi tuan. Memang orang kayangan betul lah tuan, orang kayangan betul. Salam tak nak salam dengan orang biasa yang dia tak kenal. Macam tu cerita dia tuan. Jadi luar biasa tuan. Jadi manusia begitu jangan. Nanti saya sebut apa kesan implikasi sombong. Yang ketiga, manusia boleh sombong dengan faktor ketiga, iaitu faktor ilmu. Ilmu, dengan ilmu orang boleh sombong. Dia ada doktor, dia ada profesor, dia ada ilmu banyak, dia mengaji kitab banyak. Orang lain semua tak mengaji kitab. Orang lain dianggap jahil. Kalau dia jumpa orang tuan, jumpa ustaz-ustaz lain, jumpa kawan lain, orang tak khatam kitab macam dia khatam kitab habis, hafal itu, hafal ini, satu belaka. Jumpa orang, dia anggap dia yang paling alim. Kalau ada pandangan, dia mesti nak pandangan dia je dipakai, kerana dia anggap dia paling alim. Tak boleh, dia akan debat, bagi hujah itu ini. Kamu tak tahu ke? Saya ni profesor. Kalau ada mesyuarat, saya profesor. Tengok mesin. Tak tahu saya profesor. Kan? Bagi hujah itu, hujah ini, justifikasi itu ini untuk menangkan. Hadirin semua, ada masa mereka kena tawaduk, merendah diri. Kedudukan boleh memuji manusia. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Kami memuji manusia dengan kesusahan dan kesenangan. Senang juga ada ujian. Kalau tak jaga, dia boleh sombong. Kemudian yang kelima, iaitu sombong itu boleh datang dengan, tadi ilmu kan, boleh datang dengan ibadah. Orang kuat ibadah juga boleh datang sombong. Boleh datang sombong. Hati-hati tuan-tuan. Yang kuat ibadah, kuat beramal, dan saya tak pernah tinggal solat sunat, saya tak pernah tinggal puasa sunat Isnin dan Khamis. Kawan depan tu kata, ya Allah, aku ni ya Allah nak puasa sunat bukan main payah, puasa Ramadan je boleh buat. Dia kata, ish. Nak masuk syurga tak nak ni. Orang ibadah pun boleh sombong. Nampak tak tinggal tau. Ilmu dia mungkin tak banyak, harta pun tak banyak, tapi ibadah dia banyak. Ibadah dia banyak, dia pun boleh sombong. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita pergi rombongan sama-sama. Rombongan daripada sini, kita pergi ke Sungai Petani, Madat. Sekarang orang banyak makcik-makcik pergi ke Madat kan. Okey, Madat, Bushra, Merbuk kan, pergi ke Sungai Petani. Pergi rombongan, tidur bermalam dekat homestay. Bila dekat homestay tuan-tuan, dia pun bangun pukul 4 pagi. Biasa itu rutin dia bangun 4 pagi tahajud kan. Bangun 4 pagi tahajud kan. Tuan-tuan, dia tengok kawan lain semua tidur lagi. Dalam hati dia, agaknya dia orang yang biasa pukul 4 ni tak bangun lagi agaknya dalam hati. Besoknya sarapan kan, dia kata aku bangun pukul 4, tak ada seorang pun bangun lagi. Allah, dia bangun tu memang dah bagus, rutin dia. Tapi dia merendahkan orang lain yang tak bangun tu, itu yang tak bagus. Itu yang tak bagus. Jadi orang ibadah pun kena jaga diri. Namanya ibadah tu baik, kena jaga juga. Kalau nampak orang yang kurang daripada kita itu, jangan perlekeh. Selama yang dibuat itu benda yang tambahan, yang sunat, bukan yang wajib. Kalau orang tu tak puasa Ramadan, tuan-tuan cakap tak apa. Tak puasa Ramadan ke? Itu tak apa. Kerana itu benda fardu dan benda wajib. Mesti dicakap, mesti ditegur. Tapi kalau orang tu tak puasa sunat, kan bulan Rajab dia tak puasa sunat Ya Allah, dia kata. Kami ni satu keluarga, kalau Rajab memang puasa je. Dah. Jam lah itu. Jam lah. Di sebalik ibadah itu ada maksiat yang dilakukan. Okey, baik. Itu sombong. Jadi ada berapa dah? 5 lebih kurang faktor seorang itu semua. Yang terakhir,
faktor seorang itu boleh jatuh sombong adalah faktor dipanggil apa? Faktor penampilan yang cantik. Orang lelaki handsome, badannya bagus, sekian dan sekian. Okey. Orang perempuan sama juga cantik, maka merendahkan yang tak cantik. Tuan-tuan pergi ke negara-negara Afrika ke, atau pergi ke negara manalah tuan-tuan, negara miskin. Kan? Pergi ke negara-negara yang miskin, tuan-tuan tengok orang sana pakai comot-comot selekeh-selekeh. Kan? Pencuci muka pun dia orang tak ada. Bajunya pun tuan-tuan, bajunya tu sampai lap lantai. Kainnya tu sampai lap lantai, punya labuhnya. Contohnya begitu. Kan? Pergi rumah orang ataupun pergi itu, jadi kita tengok selekehnya orang ni. Dengan keadaan kita merasakan kita lebih bagus penampilannya, lebih baik begitu. Penampilan baik dipuji dalam Islam. Tetapi merasa sombong dengan kelebihan dan kecantikannya dan merendahkan orang lain yang tidak sesempurna dia, itu adalah larangan di dalam Islam. Tuan-tuan, sombong ini saya dah sebut. Pagi ni kita bab sombong je tuan-tuan. Sombong ni adalah penyakit hati yang pertama berlaku di dalam sejarah penciptaan manusia. Penyakit hati yang pertama berlaku dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam hidup, Nabi Adam menyaksikan tentang sombongnya iblis ketika merasakan dia lebih bagus daripada Adam, kerana dia diciptakan daripada api sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Itu sombong. Dan Nabi memberikan ancaman kepada orang sombong dengan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr atau minal kibar. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang dalam hatinya ada sekelumit kecil daripada rasa sombong. Semoga Allah pelihara kita daripada itu. Amin. Maka untuk tidak sombong, ada satu sifat yang mesti dihiasi dalam diri kita semua. Sifat itu namanya tawadhu', merendah diri. Mesti dihias dalam diri kita. Sifat itu namanya tawadhu', merendah diri. Nabi SAW menyebutkan, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah, dia akan diangkat oleh Allah. Oleh itu tuan-tuan, sifat tawadhu' mesti ada dalam diri kita. InsyaAllah tuan, minta kepada Allah, Allah kurniakan kita tawadhu'. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu adalah kejahatan-kejahatan yang dibenci oleh Allah. Tuan-tuan bayangkan kita beribadah tapi Allah benci sebab ada sombong. Kita hidup di atas muka bumi ini, orang sanjung, tapi Allah benci kerana kita sombong. Jadi tuan-tuan, sombong mengeluarkan manusia daripada rahmat Allah. Ini mesti saya dan tuan-tuan jaga bersama. InsyaAllah tuan, kita sama-sama jaga bersama. Okey, apa bahasa pepatah Melayu sebut apa tuan? Apa pepatah Melayu sebut? Ular mengesut dalam lumpur takkan hilang bisanya. Apa? Ular apa? Ular menyusuk akal tidak akan hilang bisanya. Tuan-tuan, nampak tak? Ular macam tu pun tak apa, bisanya tak hilang. Maknanya orang ni, dia kalau ada pangkat, ada apa, ada belaka, tapi dia merendah diri, takkan mengurangkan apa yang dia ada. Takkan mengurangkan apa yang dia ada. Okey, jadi tuan-tuan, satu masa kalau tuan-tuan jadi orang besar, mana tahu Haji Wan akan datang jadi ahli parlimen Muar. Lepas tu dapat gelaran Datuk Haji Wan, duduk ngeteh, okey, di warung macam biasa, takkan mengurangkan kedudukan dia sebagai Datuk. Okey, yang jadi seorang ahli parlimen contohnya, takkan mengurangkan. Title tu tetap ada, kemuliaan tu tetap ada. Dia takkan mengurangkan sedikit pun kita. Okey tuan, bahkan Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, barang siapa yang merendah diri kerana Allah, maka apa dia? Maka akan diangkat setingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang dapat kita sama-sama insya-Allah
pertahankan dan dapat sama-sama kita jadikan diri kita semua untuk Allah Ta'ala kurniakan kita semua dengan sikap tawaduk, yang nanti insya-Allah kita akan sambung pada ayat ke-39 daripada suratul Isra, menutup kisah tentang syirik. Yang pertama tadi ditutup dengan syirik, iaitu jangan menjadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu, kamu semua akan dimasukkan ke dalam api, wal-iyadzubillah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit tadabbur yang kita lakukan pada pagi ini memberikan kefahaman kepada kita tentang sifat yang mesti kita jaga dalam diri kita. Apapun kelebihan yang Allah bagi kepada kita, ingat dulu cara dia macam mana. Ingat dulu yang aku dapat semua ni Allah bagi. Jadi tak semua lah. Aku dapat gelaran yang baik ni Allah bagi. Aku dapat kerja yang baik ni Allah bagi. Aku dapat harta yang banyak, Allah yang mudahkan. Aku dapat tubuh badan yang cantik, Allah yang bagi. Maka bila kita selalu rasakan pemberian itu Allah punya, kita tak akan sombong kepada manusia, kerana manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kurniakan saya dan tuan-tuan dalam hati kita semua sifat tawaduk, merendah diri dengan apa je yang kita ada daripada kedudukan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Alhamdulillah.